Selagi masih ada kudrat, selama itulah semangat pesakit kanser tidak pernah luntur walaupun penyakit yang dihadapi mereka amat berat untuk ditanggung. Bak kata pepatah, berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Ikuti laporan bahagian kedua yang disediakan wartawan Azri Idris. Bukan mudah untuk menerima hakikat apabila seseorang individu itu didiagnos dengan penyakit kanser. Untuk menerima takdir diri mereka berdepan dengan penyakit yang menjadi musuh nombor satu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Hanya yang cekal dan tabah sahaja boleh berdepan dengan kenyataan tersebut. Bagi pesakit kanser Siti Nurhafizah Kamaruddin, sokongan daripada keluarga dan teman sekeliling merupakan punca kekuatannya terus berjuang dengan kanser payudara sejak 5 tahun lalu. Jelas beliau pada awalnya selepas disahkan menghidap kanser payudara tahap 4, beliau terpaksa bermain dengan emosi memandangkan perkabaran itu perlu ditelan walaupun pahit. Setiap tahun pun saya memang akan fikirkan macam tahun ni mungkin ke Ramadan saya yang terakhir. Setiap tahun saya akan fikir macam tu. Bukan setiap tahun, setiap malam pun kadang-kadang ada kalanya saya akan rasa takut nak tidur. Sebab saya takut besok entah saya bangun entah tidak. Saya ada fikir macam tu. Tipu kalau saya kata saya ni nampak terlalu positif, tipu. Memang ada masanya kalau emosi tu datang, memang saya nak tidur pun saya takut. Sebab saya takut saya tak bangun lagi. Saya takut saya tak boleh jumpa lagi anak-anak dengan suami, mak, dengan semua ahli keluarga saya kan. Tapi setiap hari pun saya akan overcome benda-benda ni. Dengan fikirlah pasal jangan, maksudnya stop thinking about mati, berhenti, maksudnya paksa otak saya ni supaya berhenti berfikir benda yang bukan-bukanlah. So saya harap memang saya harap saya panjang umur dan diberi kesihatan yang baik. Yang macam saya juga nasihatkan pesakit-pesakit kanser lain pun akan positif dan terus positif. Jangan sesekali skip kita punya rawatan lah. Berbekalkan sokongan keluarga dan rakan-rakan, wanita dengan dua cahaya mata itu menjadi begitu kuat untuk menempuh kehidupan seharian dengan penuh tenang dan cekal. Justru persepsi masyarakat harus diubah menerusi pelbagai medium, bukan sahaja melalui pesanan khidmat masyarakat ataupun kempen-kempen badan bukan kerajaan NGO. Malah platform hiburan seperti drama dan filem boleh digunakan sepenuhnya untuk tujuan itu. Sebenarnya secara tak langsung kan, macam maybe producer ke pengarah filem ke dah boleh ubah lah kot. Sebab manusia ni, kita kita cakap secara basic lah, kita semua sukakan hiburan. Yang paling dekat dengan kita selain daripada kita tengok news, kita akan pergi kepada drama kan. So kalau nak selitkan cerita-cerita macam isteri atau suami ni ada penyakit kanser dan sebagainya, saya rasa dah boleh ubah kot ke arah lebih positif. Mungkin boleh buat sedih, tapi tak mesti-mestinya akhiran dia mati. Bila buat macam tu, nampak macam terseksa sangat orang pesakit kanser ni. Tapi sebenarnya bukan semua pun terseksa macam mati kan. Boleh ubah kot dah benda-benda macam tu ke arah lebih positif untuk bagi kesedaran kepada masyarakat. Berlainan pula dengan Nur Fazrin Daud yang baru sahaja disahkan menghidap kanser kira-kira 6 bulan lalu. Beliau dimaklumkan menghidap penyakit kanser hempedu tahap 4 apabila mengalami sakit perut ketika ingin melakukan rawatan kesuburan persenyawaan in vitro IVF. Walaupun begitu, kesemua ahli keluarganya memberikan sokongan dan semangat sehingga ada yang tidak menunjukkan perasaan sedih dan hiba di hadapannya. Family saya memang sangat supportive lah. Family suami, family saya sendiri. Tapi penerimaan mula tu memang sedih lah, sebab siapa tak sedih kan.
memang dapat tahu, saya memang tak ada rasa nak nangis ke apa, tapi bila parent saya datang baru saya nangis. Sebab tengok diorang sedih kan kat saya. Yang tu lah. Dengan suami pula. Suami pun dekat depan dia tak tunjuk. Tapi bila dia pergi kerja, dia cakap sebanyak naik motor pergi kerja tu, memang nangis lah. Tapi dia tak tunjuk depan saya. Tapi alhamdulillah lah, suami saya memang kira kalau dia tak ada, saya memang rapuh lah. Dia memang tulang belakang saya yang saya kuat lah. Beliau kini menerima rawatan di IKN untuk beberapa kitaran kemoterapi dan mengikut nasihat doktor bagi mengawal penyebaran sel kansernya. Redha dengan ujian yang diberikan, beliau menasihatkan setiap individu untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Ia bagi memastikan tahap kesihatan diri dapat dipantau dengan lebih baik. Sementara itu, bagi Zaleha Muhammad yang merupakan pesakit kanser berulang, beliau turut mendapat sokongan penuh ahli keluarganya. Keluarga alhamdulillah, memang semasa saya kanser yang mula-mula kena tu, anak lelaki saya tak ada anak perempuan, jadi saya ada anak lelaki saya yang menjaga saya di hospital. Syukur alhamdulillah. Memang anak pun memang bertanggungjawab lah, dia jaga mak dia kan. Jadi memang saya sedih lah kan. Anak saya memang orang kata walaupun dia ada anak kecil, dia tak rasa korbankan masa dia jaga saya di hospital. Kemudian anak-anak dia macam suami saya uruskan anak dia pergi sekolah. Sebab suami saya dia pun dah berumur, jadi dia ni penakut nak masuk ke hospital ni, jadi apa-apa anak yang uruskan. Jadi buat masa ni sekarang pun macam di rumah suami saya dia tolong bantu saya masak. Jadi alhamdulillah. Justru beliau yang merupakan pesara cikgu, merupakan pesakit kanser rahim, menasihatkan mereka yang telah didiagnos menghidap kanser untuk tidak takut dan bertangguh menerima rawatan. Penjagaan holistik bagi pesakit kanser amat perlu dan ia tidak hanya tertakluk kepada penjagaan perubatan semata-mata, malah bantuan semangat seperti spiritual dan juga sokongan moral amat penting, khususnya daripada ahli keluarga dan juga daripada mereka yang terdekat. Dan selain itu, pesakit kanser juga perlu mendapatkan ataupun melengkapkan perawatan yang telah ditetapkan oleh doktor bagi memastikan tahap survival mereka. Dan yang paling utama sekali, anda perlulah mendapatkan langkah pencegahan awal serta saringan dan penting untuk anda mendapatkan rawatan sewajarnya. Laporan Azri Idris dan Fazil Hakimi, Bernama TV.